hanya selepas Perang Dunia Kedua. Yang kita cerita ni adalah tahun 50 dan 52. Jadi Parallel 38 pun dibentuk dan itulah garis sempadan yang kedua-dua pihak saling menghormati dan kedua-dua pihak beranggapan. Dan kita beranggapan itulah garis kekal, tapi tidak pernah kedua-dua pihak membuat perjanjian berpersetujui garis Parallel 38 adalah garis sempadan bagi kedua-dua negara. Dan garis ini dirujuk kepada garis terakhir yang diputuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Berdasarkan Korea Selatan ni tak ada nation state yang membezakan mana selatan mana utara. Jadi kalau tuan-tuan faham, itu asas dia. Jadi oleh kerana bila Korea Selatan dan Korea Utara ada di situ dan kemudiannya Amerika meletakkan senjata nuklear dia di Jepun dan Korea Selatan telah membentuk dia menjadi sebahagian daripada rantaian Amerika kerana dia berperang dengan Korea Utara. Cina komunis yang menyokong Korea Utara kerana ideologi komunis, dia bawa lah senjata nuklear masuk ke Korea Utara. Jadi berperang dengan Korea Utara, kalau Amerika serang, habislah hancur Korea Selatan dan juga Jepun. Yang tak nak perang ni berlaku adalah kerana serangan daripada Korea Utara bukan pergi ke Amerika. Walaupun dia ada Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, peluru pandu merentas sempadan. Tapi risikonya adalah tinggi kerana sekiranya sebarang bentuk serangan dilakukan oleh Amerika ke atas Korea Utara, balasan Korea Utara adalah pada proksi Amerika, iaitu Korea Selatan dan juga seperti Korea Utara dan juga Korea dan juga Jepun. Sama seperti Iran, dia tak boleh serang Amerika pada jarak yang sangat jauh. Balasan dia adalah pada semua proksi yang ada kamp tentera Amerika yang berada di sekitar negara Arab. Jadi itu punca. Dan yang kedua saya nak tanya tuan-tuan, kenapa timbul soalan Amerika perlu serang Korea Utara? Soalan yang lebih penting lagi kepada Babim. Kenapa Amerika perlu menyerang Korea Utara? Dia bukan negara ada minyak. Dia bukan negara yang kaya ekonomi. Risiko tu tak berbaloi kerana sekiranya dia menyerang Korea Utara dan Korea Utara menyerang Korea Selatan dan menyerang Jepun. Ini adalah dua rangkaian perniagaan Amerika yang besar dan Jepun adalah negara G7. G7 adalah 7 kuasa ekonomi yang terbesar. G7. Siapakah dalam G7? Satu-satu daripada Asia adalah Korea Selatan. Satu-satu daripada Asia adalah Jepun. Kemudian Amerika dan Kanada mewakili benua Amerika dan ada 4 di Eropah, iaitu United Kingdom, Perancis, Itali dan Jerman. Jadi dengan adanya G7 dan kemudiannya Jepun juga mempunyai pertempatan Amerika, maka perang tak pernah berlaku. Dan logik yang paling tak logik untuk kita tanya adalah kenapa Amerika nak menyerang Korea Utara. Dia tak ada akses, dia akan melebarkan ancaman ke atas Korea Selatan dan Korea Utara. Dia menjadikan peluru pandu yang akan digunakan, peluru nuklear yang akan digunakan di Korea Selatan akan menyebabkan ke atas Korea Selatan dan Jepun akan menyebabkan inilah kali kedua dunia akan merasa apa dipanggil sebagai bencana nuklear. Berdasarkan status ekstrimnya pendirian komunis Korea Utara, sebab dia dah berbeza dengan China. China pada 1987 telah membuka ekonomi liberalisasi. Sistem politiknya komunis, sistem ekonominya adalah liberal. Menjadikan China, image identiti China, di mana komunis ni image identiti dia utama adalah ekonomi sosialis. Tapi China hanya mengekalkan politik komunis, iaitu tiada pilihan raya. Semua presiden dipilih oleh parti komunis, oleh biro politik parti komunis. Jadi kalau tanya saya kenapa Amerika tak serang Korea Utara, tak ada sebab untuk kita bawa kepada titik berfikir kenapa Amerika perlu menyerang Korea Utara. Dalam keadaan yang lebih kita fikirkan adalah lebih bahaya kalau Korea Utara melancarkan serangan lebih awal ke atas Korea Selatan dan Jepun, menjadikan Perang Dunia Ketiga akan bermula berasaskan kepada penggunaan nuklear. Kerana Korea Utara lancar je serangan peluru nuklear, Amerika balas, China akan masuk campur. Dan inilah yang dipanggil sebagai asas membawa Perang Dunia Ketiga adalah kerana blok penggunaan nuklear. Saya tak bawa lagi pada blok luasnya wilayah geopolitik. Tetapi blok Perang Dunia diukur kepada penggunaan senjata yang paling berbahaya yang boleh mengorbankan jumlah manusia yang sangat ramai. Itulah saya jawab, Babim.